وليا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati dan dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan pertemuan di petang yang permai ini. Semoga kesyukuran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berazam untuk meningkatkan lagi ilmu kefahaman kita, kerana meningkatkan ilmu merupakan ibadah penting dalam Islam. Kita sering peringatkan diri kita tentang konsep Iqra. Memandangkan Iqra merupakan ayat dan juga perintah Allah yang pertama dalam Al-Quran, sekaligus merangsang kita untuk meningkatkan ilmu dan juga pengetahuan. Sebab Iqra bermaksud bacalah. Yang tersirat di sebalik perintah baca itu ialah penguasaan ilmu. Dan bila kita perhatikan Al-Quran secara umumnya, kita melihat perintah dan juga kenyataan berkaitan kepentingan ilmu diulang-ulangi dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, ketika mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah menceritakan pada suatu ketika Nabi Yusuf menyarankan kepada Raja Mesir ketika itu agar melantik baginda menjadi penjaga khazanah bumi Mesir. Jika kita bandingkan dengan zaman pada hari ini, ia seperti baginda menawarkan diri untuk menjadi Menteri Keuangan. Dan ketika menawarkan diri itu, Allah mengatakan, Nabi Yusuf berkata, Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wahai Tuanku, jadikanlah saya ini penjaga khazanah bumi Mesir, kerana ada pada saya dua ciri. Pertamanya hafiz, saya ini pemelihara yang jujur lagi beramanah. Menampakkan kepada kita kejujuran dan amanah amat penting sekali untuk mereka yang memegang jawatan penting, apatah lagi memegang jawatan di peringkat negara. Kejujuran dan amanah maha penting bagi mereka seumpama itu. Dan Nabi Yusuf juga mengatakan, di samping saya jujur lagi beramanah, saya juga alim, saya juga berilmu dan memiliki pengetahuan yang luas, menjadikan saya layak untuk menjawat jawatan sebagai pemegang khazanah bumi Mesir. Demikian juga ketika Allah menceritakan tentang Raja Bani Israel di zaman dahulu. Raja itu berpandukan surah Al-Baqarah bernama Talut. Talut menjadi Raja Bani Israel sebelum ini. Dan Talut terpaksa membawa Bani Israel berperang dengan musuh yang dipimpin oleh Jalut. Dahulunya ada filem dari barat yang bertajuk David and Goliath. Goliath mengikut Bible, tetapi mengikut Quran, Goliath itulah Jalut. Ada cerita yang sama dalam Bible dan Al-Quran. Maka Talut akan bertembung dengan Jalut. Maka Nabi telah melantik Talut sebagai Raja Bani Israel. Pada ketika Bani Israel mengingkarinya, mereka tidak bersetuju Talut menjadi raja mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasul ketika itu, beritahu kepada Bani Israel bahawa innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Beritahu kepada
kepada mereka Bani Israel, sesungguhnya Allah bersetuju pelantikan Talut sebagai rajamu, disebabkan Talut memiliki dua ciri. Pertama sekali, dia menguasai ilmu. Lagi sekali, penekanan Allah ialah terhadap ilmu. Di samping Talut menguasai ilmu, kata Allah, dia juga memiliki satu lagi ciri yang bagus. Apakah itu? Tubuh jasad yang sihat. Memandangkan ketika itu waktunya waktu peperangan, maka rajanya kena sihat untuk memimpin umat, memimpin rakyat berperang. Tetapi ilmu tetap penting, sekaligus menampakkan kepada kita pada hari ini, kita berada di penjuru mana sekalipun, sebagai PM, sebagai Menteri Kewangan yang membentangkan bajet, sebagai Menteri Besar, sebagai Ketua Menteri TKM, sebagai pendakwah, sebagai penghulu, sebagai apa sekalipun, benda yang perlu ada pada semua kita ialah ilmu. Dan ilmu yang kita maksudkan ialah ilmu yang bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu itu luas. Anak-anak yang cemerlang pada PMR dan SPM di bidang akademik, mereka juga menguasai ilmu, tapi ilmu-ilmu akademik. Sebab itu kita perlukan sedikit penekanan bahawa ilmu yang kita maksudkan ialah ilmu yang bakal menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Bukan sekadar duniawi, tetapi ilmu yang mampu menyelamatkan insan di dunia sampai akhirat. Itulah yang kita maksudkan sebagai ilmu. Itulah yang dimaksudkan Al-Quran. Bila Al-Quran menekankan tentang ilmu, itu dimaksudkan. Lantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di petang yang permai ini kita datang untuk ilmu, dan kita mengkaji ilmu berdasarkan Al-Quran, sebab kita meyakini dengannya sahajalah, di samping diperincikan oleh nas-nas yang lain seperti hadis, tapi tunjangnya Al-Quran, dengannya lah kita mendapat kesejahteraan di dunia dan insya-Allah sampai ke akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, sebelum sampai di sini saya sempat melihat dan membaca tentang seorang doktor yang bernama Dr. Lawrence Brown. Saya terpaksa mengkajinya sebab datang email kepada saya tentang beliau. Maka saya nak mengetahui siapa Dr. Lawrence Brown. Ketika mengkaji, saya mendapati beliau memang doktor perubatan moden di Amerika. Dan beliau hari ini sudah memeluk Islam. Tetapi sejarahnya menarik tentang bagaimana beliau memeluk Islam. Pada asalnya beliau ateist. Itu beliau akui sendiri. Pada asalnya beliau ateist. Beliau saintis yang ateist. Sainsnya sains perubatan. Cuma pada satu hari Allah menganugerahkan kepada beliau seorang anak, seorang cahaya mata. Dan selepas isteri melahirkan anak, tiba-tiba pakar mengatakan anak itu mengalami satu masalah besar. Masalah yang menyebabkan pembuluh darah yang penting bernama aorta, bukan aorta, A-O-R-T-A, pembuluh darah utama yang keluar dari jantung, namanya aorta, membawa darah merah yang dipenuhi oksigen ke seluruh badan. Ia pembuluh darah yang penting. Pembuluh darah itu tidak normal. Ada pengecutan di satu penjuru
menyebabkan aliran darah amat terganggu dan ia boleh membawa maut. Dan anaknya ini ketika dilahirkan menjadi biru from the chest to the toes, katanya. Biru dari dada sampai ke hujung kaki. Dan dia berkata, I am a doctor. Aku ini doktor. Aku tahu apa maksudnya. Dia ada masalah semula jadi melibatkan sistem utama yang sekarang baru dilahirkan sudah biru. Saya yakin doktor mana pun jika melihat bayi dilahirkan biru dari dada sampai ke kaki, kita cepat-cepat berpesan pada ibu bapanya untuk bersedia menerima apa-apa saja. Maksudnya peluang untuk hidup peratusnya begitu rendah. Maka mereka terus menelpon pakar kardiotoreksik untuk terus membuat pembedahan. Tidak boleh ditangguh-tangguhkan lagi. Datanglah pakar kardiotoreksik dari Washington. Bila beliau sampai, beliau menyuruh doktor ini keluar dari bilik sebab Dr. Lawrence Brown sudah emosional. Anak yang dilahirkan, anak kesayangan, sekarang bermasalah, mungkin mati. Dia sudah emosional, sudah menangis. Maka dia disuruh keluar dari bilik. Maka dia berkata, saya terus pergi ke prayer room, ke bilik sembahyang. Padahal dia ateist. Tidak percaya dengan Tuhan sama sekali. Tapi entah mengapa dia pergi ke bilik sembahyang, dia pun duduk. Nak sembahyang macam mana? Tak percaya dengan mana-mana agama. Dia pun duduk, dia pun kata, oh Tuhan, jika kamu ada, itu cara doanya. Bukan Allahumma lakasumtu dan sebagainya. Itu sudah yakin. Ini, oh God, if you are there, oh Tuhan, jika kamu benar-benar ada, tolong anak aku. Jika anak aku sembuh, aku berjanji akan memilih dan mengikut agama kesukaanmu. Dia tak sebut agama apa. Cuma aku akan memilih agama yang kamu suka. Cuma sembuhkan anak aku. Bila dia keluar, dia bertemu semula dengan pakar kardiotoreksik. Dia terkejut. Pakar kardiotoreksik mengatakan anak kamu normal. Maka dia berkata, I am a doctor, jangan tipu aku. Aku tahu penyakitnya apa, dan aku nampak kebiruan pada badannya, dan aku tahu ini masalah besar, dan kamu nak bercakap pada aku sedang dia normal. Dia normal, doktor. Dia buat pemeriksaan semula, normal. Dibiarkan lagi 2 hari, kata Dr. Lawrence Brown. Selepas 2 hari dikaji semula, tak ada penyakit semula jadi itu, hilang biru 100%. Maka anak itu dikeluarkan dari hospital tanpa pembedahan dan tanpa ubat sama sekali. Dia tergamam dan dia berkata, aku masih nampak wajah doktor pakar, insentivis, bidang kepakaran doktor itu, insentivis. Aku masih nampak bagaimana dia tergamam, ternganga, mukanya pucat, mukanya cukup menggerunkan sebab dia terkejut. Jelas budak ini bermasalah, tiba-tiba 100% tak ada masalah. Dia terkejut. Aku masih nampak mukanya. Dan aku tahu ini perkara yang luar biasa, dan aku sudah berjanji pada Tuhan. Maka aku kaji agama Judaism. Kemudian aku mengkaji agama Kristian, dan terus aku masuk Kristian. Kita lihat Islam, orang tak mau kaji sana. Dia kaji Judaism dahulu, agama Yahudi. Kemudian dia kaji agama Kristian, dan sekian lama dia memeluk agama Roman Katolik. Tetapi akhirnya dia cenderung pula untuk mengkaji Islam, dan dia terus mengkaji Al-Quran. Al-Quran yang sedang kita kaji sekarang. Dia tidak mengaji, dia mengkaji. Dia tak kenal Al-Irun bin Bun. Sering saya ulang-ulangi hal ini yang berlaku di Barat. Dan akhirnya selepas dia mengkaji dan kemuncaknya dia baca sejarah Nabi Muhammad, maka dia dapat jawapan tentang kebenaran. Terus dia peluk Islam. Keislamannya kekal, alhamdulillah,
sampai ke hari ini, dan janjinya kepada Tuhan terlaksana, iaitu akan mengikut agama yang paling Tuhan suka. Dan akhirnya selepas dia cari Yahudi, dia cari Kristian, kaji agama lain, dia sampai juga kepada Islam dan tenang dalam Islam. Alhamdulillah. Itu kisah Dr. Lawrence Brown. Saya mengkajinya sebab dapat email tentang buku terbarunya yang bertajuk The Eighth Scroll, Scroll yang ke-8. Buku itu menjadi bestseller di Amazon.com. Tak pernah lagi orang Islam menulis buku menjadi bestseller di situ. Dan ketika ia menjadi bestseller, dan buku itu buku yang menceritakan kebenaran Islam, bestseller, sekarang ada usaha untuk menjatuhkan buku itu. Maka dia minta bantuan supaya sesiapa yang sudi singgahlah ke Amazon.com, berilah pandangan yang positif supaya buku itu dapat kekal di sana. Itu menyebabkan saya mengkaji dan hendak mengetahui siapa sebenarnya Dr. Lawrence Brown yang email tentangnya sampai kepada saya. Yang indahnya adalah tentang penemuannya tentang Islam, penemuan secara yang luar biasa. Tapi yang luar biasa itu tidak menemukannya kepada Islam. Yang menemukannya kepada Islam ialah ilmu, kajian, kefahaman, ilmu tentang Al-Quran dan juga Sunnah dan juga tentang Nabi. Itu akhirnya membawa dia kepada Islam. Jadi Islam kita mestilah pertunjangkan ilmu yang benar. Dan kita bersyukur kepada Allah di petang yang bermai ini, kita mengkaji ilmu, pertunjangkan Al-Quran. Kita kembali kepada agenda kita, dan petang ini kita masih di surah nombor 74, surah Al-Muddathir. Dan pada petang ini kita mulakan dari ayat nombor 32 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamar wal laili iz adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al qaidin. Sadaqallahul azim. Al-Muddathir 32 345 yang bermaksud sekali-kali tidak demi bulan yang Allah cipta dan demi malam ketika ia berlalu dan demi subuh ketika ia mulai terang. Sesungguhnya sakar itu satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi sesiapa di antara kamu yang berkehendak, sila maju ke hadapan untuk melakukan kebaikan, atau jika kamu berkehendak, mundurlah melakukan kemungkaran. Setiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya, kecuali golongan yang kanan. Mereka berada dalam syurga dan mereka bertanya-tanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah sebab kamu berada dalam neraka sakar ini?
Mereka menjawab, kami dahulu tidak mengerjakan solat, dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin, dan kami bercakap benda-benda batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan tentang peribadi yang membuat keputusan tetapi keputusannya salah, keputusannya tidak bertunjangkan kebenaran. Ayat-ayat itu kita kaitkan dengan seorang peribadi di zaman Nabi, namanya Al-Walid bin Mughirah. Kebetulan Al-Walid bin Mughirah merupakan bapa kepada Panglima Khalid bin Walid. Bapaknya terkutuk. Maka Al-Walid bin Mughirah diminta pendapatnya tentang Rasulullah. Siapa sebenarnya Muhammad? Apa perlu kita katakan tentangnya? Akhirnya Al-Walid bin Mughirah mengatakan, yang paling logik ialah kita menuduh Muhammad sebagai seorang ahli sihir yang mendapat ilmu sihirnya dari orang-orang terdahulu. Dan kemudian kita mengatakan bahawa Al-Quran yang dia sampaikan kepada kita, yang dia katakan ia kalam Allah, maka kita mengatakan sebenarnya ia bukan kalam Tuhan, tetapi ia qaulul bashar, ia kalam manusia, ia ciptaan manusia. Itulah keputusan yang dibuat oleh Al-Walid bin Mughirah. Maka Allah mengatakan kepada mereka itu, binasa kamu, celaka kamu. Bagaimana kamu membuat keputusan ini? Kamu mengetahui baginda Al-Amin tidak pernah berdusta. Kamu mengetahui baginda seorang yang amat baik. Baginda tidak pernah melakukan sihir. Baginda bukan dukun, baginda bukan bomo, baginda bukan ahli magis, baginda bukan mengamalkan mantra-mantra. Kamu mengetahuinya. Tiba-tiba kamu putuskan benda seperti yang telah kamu putuskan. Celaka kamu, binasa kamu, kata Allah. Sekaligus kita peringatkan diri kita, tidak cukup kita membuat keputusan dalam hidup. Tidak cukup orang atasan membuat keputusan dalam hidup. Tidak cukup orang bawahan membuat keputusan dalam hidup. Yang perlu kita lakukan bukan sekadar membuat keputusan, tetapi membuat keputusan berdasarkan landasan yang hak, landasan yang benar. Sebab itulah apa-apa keputusan yang kita buat, jika berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah ia akan membawa kepada kebenaran. Mengetepikan Al-Quran dan As-Sunnah akan melahirkan keputusan yang songsang, keputusan yang salah. Jadi itu rumusan tentang apa yang kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Terus kita masuk ke ayat nombor 32. Cuma ayat nombor 32 tidak boleh kita pisahkan dari satu ayat penting sebelum ini, yaitu ayat yang berkaitan dengan neraka Saqar. Ayat 26. Sa'uslihi Saqar, akan aku masukkan dia dalam neraka Saqar. Maka tak boleh kita pisahkan dari itu. Kemudian Allah perincikan tentang apa itu Saqar. Itu telah kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas. Terus kita masuk ke ayat nombor 32. Kalla wal qamar, sekali-kali tidak. Mengapa Allah menafikan di sini? Allah menafikan sebab
Ketika Allah menceritakan tentang sakar, Allah mengatakan penjaga sakar ataupun di atas neraka sakar ada 19 orang malaikat. Ada 19 orang malaikat penjaga neraka sakar. Maka tokoh Quraisy mempermainkan kenyataan Quran itu. 19 sahaja tidaklah ramai sangat. Kita lagi ramai. Jadi kawan-kawan, bila kita masuki neraka, kita pukul habis 19 orang penjaga neraka ini. 19 saja, kita lagi ramai. Jadi mereka permainkan kenyataan Allah berpandukan ayat yang telah kita bicarakan sesi lepas. Sebab itu Allah menafikan. Kalla, bahkan tidak, kamu takkan mampu melakukan itu. Tidak sekali. Demi bulan. Allah bersumpah dengan bulan. Kemudian Allah bersumpah dengan malam. Demi malam. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu subuh. Demi subuh. Mengapa selepas berbicara tentang alam ghaib, Allah terus bersumpah dengan alam nyata? Untuk menampakkan kepada manusia bahawa alam ghaib ini dia ghaib daripada kita. Untuk kita percaya tentang alam ghaib, kita perlu mengamati alam nyata. Alam nyata ini cukup luar biasa. Dan kita memaklumi alam nyata ini bukan ciptaan manusia. Ia begitu sistematik, begitu tersusun. Adakah ia wujud tanpa pencipta? Timbul satu pertanyaan. Dan seringkali saya sebutkan artikel-artikel yang pernah dimuatkan dalam majalah Newsweek tahun 1997. Artikel Newsweek yang temanya dimuatkan di cover page, di bahagian depan. Temanya Science finds God. Sains menemui Tuhan. Ramai saintis di barat etis. Sains merupakan kebenaran hakiki bagi mereka. Jadi kebenaran hakiki melalui sains sudah mencukupi untuk kehidupan. Tuhan tidak diperlukan. Tiba-tiba saintis yang etis selepas mengkaji alam menyedari satu hakikat. Alam ini begitu sempurna, begitu tersusun, begitu elok kejadiannya. Tidak mungkin ia berlaku secara kebetulan dan secara ramai. Maka tema Newsweek ketika itu ialah Science finds God. Dan pada hari ini semakin ramai saintis menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu namanya apa? Belum dibicarakan lagi. Tapi sudah ada keyakinan di sana ada Tuhan. Jadi alam yang nyata boleh kita kaji akan menginsafkan kita tentang pencipta. Dan Al-Quran menyedarkan manusia bahawa pencipta itu adalah Allah. Dan bila kita beriman dengan Allah, Allah yang boleh mencipta kejadian yang unik ini, sudah pasti dia boleh mencipta segala sesuatu, termasuklah sesuatu yang baik daripada kita. Maka kejadian yang zahir, yang dikaji, boleh mendatangkan iman, dan iman menyebabkan kita percaya dengan semua yang datang daripada Allah, termasuk alam lain. Sebab itu selepas Allah bicarakan tentang sakar, di sakar ada penjaganya, jumlahnya 19 orang malaikat, semua itu ghaib, dipermainkan oleh Quraisy. Maka Allah berkata, demi bulan, jika ini aku boleh cipta, itu aku boleh cipta. Demi malam, jika ini aku boleh jadikan, itu juga aku boleh jadikan.
demi subuh yang datang. Jika itu boleh aku hasilkan, yang lain pun boleh aku hasilkan. Itulah kaitan antara sakar dan sumpah Allah dengan bulan dan seumpamanya yang telah kita sebutkan tadi. Terus kita masuk ke ayat nombor 35. Innaha la ihdal kubar. Sakar ini satu bencana yang amat besar. Maklumlah dia neraka, neraka yang dahsyat, neraka yang teruk. Jadi memang benar firman Allah, ia satu bencana yang amat besar. Nadhiran lil bashar, untuk siapa? Untuk manusia. Justru bila Allah ceritakan tentang sakar, ia nadhir. Apa maksudnya? Ancaman. Manusia perlukan ancaman kadang-kadang, terutamanya manusia yang berani melanggar perintah ilahi. Tapi tidak semestinya demikian. Sebab itu manusia juga perlukan bashir, nadhir, bashiran wa nadhira. Nadhir sekarang, nadhira, nadhir ancaman, keras sedikit. Tapi manusia juga perlukan bashir. Malah bashir dulu yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Bashira wa nadhira. Nadhira kemudian, bashira datang terlebih dahulu. Bashira artinya motivasi, rangsangan. Motivasi Allah, motivasi dalam bentuk janji tentang jannah. Jika kamu melakukan kebaikan, pahalanya mencurah-curah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Satu ayat menceritakan tentang balasan itu. Jika kamu beriman dan beramal soleh, falahum ajrun, ada ajrun balasan pahala. Banyak mana ya Allah? Kami beriman beramal soleh, banyak mana kami dapat? Ghairu mamnun, punyalah banyak, tak terhitung, punya banyak. Syurga itu, kata Nabi, keindahannya mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, hati tak pernah merasa. Cuma Quran hidangkan ayat-ayat yang nampaknya mudah, sekadar untuk memahamkan kita keindahan di sana dalam bahasa mudah. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Bila Allah ceritakan tentang taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai, kita terbayanglah taman seperti Botanical Garden, taman seperti taman-taman indah, mungkin di Timur Tengah kah, jika ada sedemikian rupa, pergi mungkin ke Morocco, ke Syria, ataupun pergi ke barat, pergi ke Hawaii. Wah, taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi tidak semudah itu. Itu cuma bahasa Allah untuk menampakkan cantiknya. Di atasnya ada takhta, di sananya ada arak yang tidak memabukkan. Macam mana arak tidak memabukkan? Artinya punyalah sedap, tapi tak ada kemudaratan. Itu yang tersirat. Itu yang tersirat. Minuman sedap tapi tak ada mudarat. Ada anggur-anggur sedap tapi tak ada mudarat. Tapi Al-Baqarah menceritakan bahawa ahli syurga akan berkata, ya Allah, nampak macam sama tapi tak sama. Baru kita faham. Buah anggur nampak macam sama macam anggur di dunia, tapi tak sama bila kita makan. Tak ada seumpamanya di alam ini. Itulah yang kita sebutkan tadi. Allah sekadar menggunakan bahasa yang kita boleh faham sebagai basyirah, sebagai rangsangan. Maka bila mereka beriman, manusia beriman sudah terangsang, maka dia tak fikir dia buat jahat, nak buat baik sokmo, sebab jannah. Tapi ada yang tak teringin nak buat baik, dia buat main pula dengan Quran. Dia kata apa? Jika semua masuk syurga, siapa pula nak masuk neraka? Jika semua masuk syurga,
Kesian pula kat neraka, tak ada orang. Adanya lawyer buruk macam itu. Maka Allah bagi amaran, oh, nak masuk neraka, ni dia neraka menantimu. Ni ceritanya. Nak jadi ancaman. Jangan main-main, kata Allah. Jadi sebahagian manusia perlukan nadhir, perlukan ancaman untuk menakutkan. Itu pendekatan Al-Quran untuk menceritakan tentang alam ghaib, iaitu berkaitan dengan sakar yang kita sebutkan tadi, ancaman bagi manusia. Terus kita masuk ke ayat nombor 37. Justru sesiapa yang mau, sila maju. Siapa yang mau, sila mundur. Tafsirannya ialah maju untuk melakukan kebaikan. Maju ke hadapan. Bahasa yang positif. Maju ke hadapan, terus masuk ke syurga. Mundur, terus masuk ke syurga. Orang yang baik. Kamu mundur masuk neraka. Lebih kurang begitulah bahasanya. Jadi mundur ke belakang, mundur masuk neraka, masuk ke sakar. Dan Allah berkata, jika you mau, kita lihat permulaan ayat 37. Liman sya'a, man sya'a, bayangan kepada freedom. Manusia nak freedom, nak kebebasan. Allah berikan kebebasan. Jika you mau, siapa mau, pergilah ke syurga, ikutlah jalan kebaikan ke syurga. Siapa mau, pilihlah jalan mundur ke neraka. Siapa mau, buat apa yang you mau. Jadi ada tak kebebasan? Tapi kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Buat apa you suka? Adakah itu qada dan qadar? Itu sebahagian qada dan qadar. Itulah sebahagian qada dan qadar. Allah jadikan malaikat, dia tidak ada pilihan. Malaikat mematuhi apa yang Allah suruh. La ya'sunallah bima amarahum. Dah ada makhluk itu. Allah cipta malaikat, la ya'sunallah, tidak pernah buat maksiat. Tak pernah. Dah ada makhluk tu. Dah ada iblis dan syaitan yang pasti ke neraka kekal selama-lamanya, jahat selama-lamanya. Dah ada dah. Itu qada dan qadar. Aku nak jadikan makhluk begitu, kun fayakun. Aku nak jadikan makhluk begini, kun fayakun. Tapi aku berkehendak juga. Allah itu ada iradah. Sifat Allah ada iradah, ada qudrah. Aku ada kuasa melakukan apa yang aku suka. Dan yang aku suka tu ikut iradah aku lah, ikut kehendak aku. Bukan ikut kehendak kamu, ikut kehendak aku. Tapi aku berkehendak sekarang menciptakan makhluk yang aku berikan pilihan. Kun fayakun, jadilah kamu seperti itu, maka jadilah kita. Siapa tetapkan itu? Allah. Bila Allah tetapkan makhluk ini, aku berikan kebebasan. Tapi kebebasannya tidak mutlak. Dia ada hukuman mengikut pilihannya. Qada dan qadar lah itu. Sebab itu bila orang bertanya kepada kita, adakah kita paksa kita masuk neraka? Tidak. Sebab itu bahasa Allah, liman sya'a. Allah tak kata, aku paksa manusia ini ke neraka, tidak ada pilihan lain baginya. Tidak. Allah kata, liman sya'a. It is your choice. It is your choice. Pilihanmu. Nak maju, sila. Nak mundur, sila. Tapi sambungannya penting. Ayat 38, sambungan ni penting. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Inilah klosa penting, dikaitkan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Apa dia? Tiap diri, setiap insan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Yes, you are free to make your choice, but your choice comes with responsibilities. Ada pertanggungjawaban. Ya, bebas memilih, tapi dipertanggungjawabkan atas pilihan. Jadi jika orang bertanya pada kita dipaksa ke? Tidak. You nak buat jahat? Sila.
Berpandukan ayat ini, Allah kata sila. Sebab itu tidak mengejutkan orang buat jahat dan boleh pula buat jahat. Kata setengah orang, pelik ya Tuhan, dia tahu akan berlaku kejahatan, dia tak cegah. Dia tahu akan berlaku kemungkaran, dia tak halang. Dia tahu akan berlaku pembunuhan, dia biarkan begitu sahaja. Dia tahu akan melakukan letupan bom, akan berlaku semua itu, menyebabkan kematian orang ramai, dia macam tak kisah. Ada orang menempelak Tuhan dengan nada seperti yang saya sebutkan tadi, sebab mereka tak faham mesej Allah. Allah kata silakan, silakan. Dan sudah pasti ada manusia yang beriman, dia nak mencegah kemungkaran, dia nak menghalang. Allah sudah letakkan semua hukum tentang perjalanan hidup dengan cantik. Tapi kamu akan bertanggungjawab dengan pilihan. Kamu bunuh orang, ditangkap, kamu akan dibunuh. Kamu berzina, ditangkap, kamu boleh direjam ataupun disemat. Ada hukuman. Di sana lagi dahsyat. Kadang-kadang berlaku ketidakadilan di dunia. George Bush menyerang Iraq. Kononnya ada apa? Ada senjata pemusnah. Menyerang Iraq sebab Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah. Mana ada? Ada. Mana nampak? Dia nampak. Mana bukti? Ada. Ada sampai sekarang tak ada. Tapi sudah diserang, orang sudah menderita, yang tidak berdosa sudah meninggal dunia. Seolah-olahnya alam ini tidak ada keadilan. Allah kata jangan bimbang, tanggungjawab mereka sudah pasti Allah timpulkan ke atas mereka, ada padang mahsyar. Di sini nampak tidak adil, tapi akhirnya semuanya diletakkan pada perspektif keadilan yang sama rata di sana. Jadi akhirnya semuanya terletak pada keadilan yang betul. Ini semua ada tanggungjawab, kata Allah, tak terlepas. Sila buat pilihan, tapi tak terlepas dari tanggungjawab. Jadi semuanya qada dan qadar. Semuanya qada dan qadar. InsyaAllah. Itulah ayat yang penting untuk kita fahami. Ayat dari surah Al-Mudaththir, ayat 37, yang memberikan kebebasan kepada manusia, dan ayat 38 yang memberi amaran tentang kebebasan itu, bahawa kebebasan itu tidak mutlak, ia dipertanggungjawabkan. Dua ini penting untuk kita faham. Ini mesej Quran. Kita faham ini daripada Quran. Itu yang penting. InsyaAllah. Illa ashabal yamin, yang terselamat dari saqar, yang terselamat dari neraka saqar. Siapa dia? Illa, melainkan ashabil yamin, golongan kanan. Di sana kita akan diberikan buku catatan. Kata orang putih, report card lah. Ada laporan tentang kita, laporan, semua tercatat. Ada malaikat yang mencatat. Malaikat belah kanan kita, belah kiri kita mencatat. Dikatakan kalau rumah kita ada patung, malaikat tak masuk ke rumah kita. Ada orang mengatakan alhamdulillah, malaikat tak masuk ke rumah kita, jadi tak catatlah perbuatan kita ketika itu. Ya. Faham macam mana? Yang tak masuk ke rumah kita itu malaikat rahmat. Malaikat catatan ni ikut kita ke mana saja. Pergi mana pun dia ikut. Ke tandas dia ikut, keluar tandas dia ikut, dia catat semua. Dalam tandas buat apa? Catat. Malaikat rahmat tak ikut. Kalau kita buat maksiat, dia tak ikut. Tapi malaikat pencatat dia ikut. Jadi di sana kita diberikan laporan. Adil. Semua dilaporkan.
Ya Rabbi, semua dilaporkan. Kita boleh faham sebab kita pernah bersekolah. Ada laporan pun tak lengkap, tapi lebih kurang lah. Lapor tentang perangai kita, nampak lembab. Daniel lembab, melentinglah Daniel. Mana ada? Melentinglah kita. Marah cikgu, mana ada? Ibu tanya, Daniel pasal apa lembab? Siapa tulis? Cikgu. Dia yang lembab. Marah cikgu pula. Dia yang lembab, dia kata kita lembab. Jadi tak apa tepat. Kononnya kata kita, cacatannya belum lagi benar. Tapi mungkin benar, tapi belum tentu benar. Tapi catatan yang diberikan pada kita di akhirat tepat. Maka Quran mengatakan, jika catatan diberikan dari sebelah kanan, tanda baik. Catatan diberikan dari sebelah kiri, tanda buruk. Jadi dia ada dah dia punya simbol tu. Simpolan bin simpolan, sila datang. Kita pun datang dari sebelah kanan. Oh, alhamdulillah. Tahu dah ke syurga. Cuma syurga tahap mana tak tahu lagi. Tapi tahu dah ke syurga. Simpolanah binti Polanah datang. Tengok bagi dari sebelah kiri. Mahu berhenti dah neraka. Cuma tak tahu belah mana neraka tahap mana. Jadi begitulah yang akan berlaku. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan yang tidak masuk ke sakar, siapa dia? Ashabul yamin, golongan kanan. Sudah faham dah apa masuk kanan? Golongan kanan diberikan catatan dari sebelah kanan. Selamat, kata kita selamat. Lagunya lagu selamat. Alhamdulillah. Di perincian, fi jannati yatasaalu, di syurga-syurga mereka bertanya-tanya di syurga. Makan buah anggur, minum minuman yang sedap-sedap, tidak ada kemudaratan. Punyalah senyum. Sungai mengalir cantik, taman cantik, mendamaikan. Kalaulah aku dapat ini selama-lamanya, alangkah baik. Allah kata memang pun selama-lamanya. Rasa macam tak percaya. Buat amal 60 tahun saja. Buat amal tu pun bukanlah elok sangat. Kadang-kadang jatuh juga. Teringin juga nak tengok hantu bonceng. Teringin juga nak tengok asmara Pontianak. Kadang-kadang jatuh juga. Teringin juga dengan Korea. Teringin juga dengan K-pop. Teringin juga. Tapi lepas tengok, astagfirullahalazim, jatuh juga. 60 tahun itu pun 60 tahun yang bukan sempurna sangat. Tiba-tiba masuk jannah kekal selama-lamanya. Syukur ya Rabbi. Itu yang katakan motivasi. Jadi 60 tahun susah payah, nothing at all. Di sana baru berani kata nothing at all. Di dunia dulu tak makan sampai nampak tulang, nothing at all. Tak nampak tulang 60 tahun, tak apa, nak dapat ini selama-lamanya. Begitulah lebih kurang yang akan berlaku di sana. Jadi sempatlah bertanya-tanya. Tanya pula siapa? Anil mujrimin, ayat 41. Bertanya tentang khabar orang neraka, orang berdosa. Sempat tanya dan Allah izinkan orang neraka menjawab. Semua dengan izin ilahi. Kalau ikut logik, duk kumbal masuk neraka dibakar, tak mau layan lah. Tiba-tiba tanya, ni awak yang teruk sangat, tak mau layan lah. Dia makan buah anggur relax, tanya kita pula. Tapi Allah mau orang neraka itu menjawab. Allah mau dia menjawab. Maka ditanya, mu ni masuk neraka pasal apa? Mu ni masuk neraka pasal apa? Dia jawab. Dan dia jawab di sana. Tapi Allah beritahu pada kita awal-awal lagi. Alhamdulillah. Kalau di sana baru tahu nak buat apa, bukan boleh patah balik. Tapi Allah beritahu awal bahawa antara jawapan yang akan diberikan ini dia. Mengapa masuk neraka? Ayat 40.
ayat 42. Masalakakum fi saqar, mu masuk saqar ni sebab apa? Jawapan mereka ayat 43, lam nakum minal musallin, kami tak semayang. Itu nombor satu. Pesan kat diri kita, pesan kat anak-anak kita. Ini dia ahli saqar, ahli neraka yang teruk itu, yang Allah katakan bencana dahsyat, bencana teruk, saqar. Di atasnya penjaga malaikatnya itu 19 orang. Dahsyat. Mengapa masuk saqar? Kami tak solat, tak semayang. Ini kita kena jaga. Sebab itu kita sebutkan tak ada qadaan dengan solat. Jangan main-main dengan solat. Jangan kena kenduri tak semayang. Hantar jemaah haji, dengan jemaah haji itu pun kadang-kadang tak semayang. Sebab apa? Dia dapat bonus pergi Mekah, bukan dia faham. Bukan semua, majoritinya faham. Semayang tak berhenti-henti, kemuncak pergi Mekah. Tapi ada yang bukan begitu. Bukan semayang tak berhenti-berhenti, kemuncak pergi Mekah. Ada semayang sentiasa berhenti, tiba-tiba terkejut di Mekah. Yang terkejut di Mekah, yang terkejut di Mekah. Isteri bagus kata, saya tak boleh pergi tanpa abang. Abang mahram saya. Abang kata aku tak sampai seru lagi. Aku seru tak sampai lagi. Yang nak sampai seruan lain. Seruan pergi dancing, pergi kasino, parti tarik menari, minum gula star is good for you. Itu seruan yang datang. Seruan Mekah aku tak dengar lagi. Abang kena pergi tolong saya. Ini terkejut pergi ke Mekah. Jadi ada yang begitu. Kita cerita sajalah, cerita saja, boleh nampak cantik. Jadi mereka yang masuk safar ini sebabnya tak solat. Beritahu pada anak kita kena solat. Sebab apa? Sebab bagus. Allah sayang pada orang solat. Bila Allah sayang, kita damai, kita jadi baik, sana masuk syurga. Beritahu yang bagus dulu. Kalau tak semayang ibu, tak semayang masuk saqar. Sebut namanya dia jangan dengar. Sebut masuk neraka dah dengar dah. Tahu dah. Saqar, akan masuk saqar. Saqar tu macam sangkar ke ibu? Tidak. Saqar ini di atasnya ada 19 malaikat yang mukanya bengis dan garang. Itu ayat lain. Malaikat neraka ni tak ada senyum. Malaikat neraka dia tak senyum, garang bengis. Nak senyum macam mana? Ahli maksiat saja yang dia tengok. Tak nampak di situ ahli syurga. Kalau ahli syurga terlepas ke silap kona, tak ada. Ahli neraka saja di situ, muka bengis. Cerita bab saqar pada anak sebab tak solat. Bagi dia dengar versi yang berbeza tapi dari Quran. InsyaAllah. Itu ciri pertama. Kemudian apa lagi penyebab kamu masuk ke saqar? Walam nakun nut'imul miskin, kami tidak beri makan orang miskin. Ini golongan yang bakhil. Dia ada duit, alhamdulillah, bajet dibentangkan, bilion-bilion akan diberikan. Jadi adalah ongkos tambahan dalam hidup. Tapi bakhil menguasai diri. Dia tak terfikir wang itu bukan mutlak baginya. Ada sedikit untuk orang lain. Yang Allah berikan harta pada kita, ada sedikit sebenarnya untuk orang lain. Dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Jadi peringatan pada kita, Palestin Gaza perlukan sedikit dari wang kita. Palestin Gaza perlukan sedikit dari wang kita. Somalia perlukan sedikit dari wang kita. Ingat, ahli neraka dia tak suka ni. Bab bagi derma dia tak suka. Bab membantu orang miskin dia tak suka. Ingat, dia mungkin solat,
Tapi belum selesai, dia mungkin solat. Semayang, hitam dahi. Okey. Lagi satu, tolong tak orang susah, cepat tak membantu orang miskin. Yang tu saya susah nak beri jawapan. Jaga. Itu juga sebab manusia masuk sakar. Sebab itu bila kita faham ayat ini, kita ubah cara hidup kita. Jika selama ini dapat gaji, fikir kita dulu, keluarga dulu. Sekarang ya untuk kita ya penting, untuk keluarga ya penting, tapi sedikit untuk Somalia. Lagi bagus setiap bulan. Jangan sekali-sekala. Setiap bulan, sebab setiap bulan dapat duit. Yang lepas dah habis. Ni baru. Yang baru ini ada pemberian yang baru juga untuk mereka. Jangan lupa pemberian itu nak selamatkan kita dari sakar, nak selamatkan kita dari neraka sakar. Jadikan itu amalan, terutama kes Somalia. Memerlukan wang kita, memerlukan dana dari kita. Tak perlu tengok gambar hantu. Jangan buang duit untuk gambar hantu. Jangan buang duit untuk benda-benda yang tidak penting. Tapi berikan wang itu untuk sesuatu yang boleh jauhkan kita dari neraka sakar. Bantulah Gaza, bantulah Somalia, bantulah orang miskin, bantulah orang yang memerlukan. Kita selamat dari sakar. Besar maknanya. Rupanya pemberian kita bukan kecil, besar. Nak selamatkan kita dari sakar. Maka ahli neraka memberitahu, kami masuk sakar sebab kami tidak memberi makan orang miskin. Dan ayat nombor 45, sebab ayat asalnya memerlukan tafsiran sebenarnya. Wa kunna nahud, kami nahud, bergelumang. Jadinya bukan seorang, kami bergelumang ataupun bersama-sama. Nahud, bersama-sama, bergelumang. Ma'a, bersama-sama, bukan seorang. We are with them, I am with them. Itu bahasanya. Kami bersama-sama dengan puak jenis mana? Tanya ahli neraka. Neraka menjawab, ma'al khaidin, bersama mereka yang bergelumang. Bahasa gelumang itu negatif. Ya, apa maksudnya? Ulama berikan tafsiran. Bila saya merujuk pada dua kitab tafsir, Tafsir Zahar oleh Hamka dan juga Tafsir Ibn Katsir, maka antara pandangan diutarakan dari penjuru ulama ialah kami bersama-sama bergelumang dengan orang yang bergelumang. Satu tafsirannya ialah kami bercakap perkara yang tidak ada asal usulnya. Artinya kami bercakap benda yang kami tak faham, tapi seronok bercakap. Ini ahli neraka. Tak tahu benda bab itu, tapi saja nak sembah benda yang tak tentu asal usulnya. Di Malaysia banyak benda-benda macam tu. Terutama kita di Malaysia, politik yang negatif, politik hantam-menghantam, jaga. Hantam musuh politik kita. Kita pun hanyut bersama mereka. Kita bukan faham hujung pangkalnya, menyebar saja dalam Facebook, dalam internet. Itu jalan ke sakar. Jalan ke sakar. Dan terjemahan di sini saya suka. Kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Keumuman itu bagus. Keumuman itu bagus. Diumumkan secara umum batil. Apa sahaja yang batil, yang bercanggah dengan ruh Islam. Bila orang sembang bab tu, kami sedar dia tak bagus, kami sembang juga. Sebab geng, sebab sama geng, ngam.
sama-samalah masuk safar. Waliyahzubillah. Sebab itulah memilih kawan yang baik penting, supaya bila kita berkawan, maka nadanya itu positif, isi perbincangan sentiasa baik. Facebook kita, itu kita yang buat, kita tentukan isi dia. Rajin-rajinlah membuang bahan-bahan yang tidak menguntungkan. Sebab itu Facebook saya mesti pergi setiap hari. Saya mesti lawan Facebook saya, nama saya saya letak di situ atas tujuan kredibiliti. Saya pergi setiap hari untuk membuang apa yang saya nampak tak sesuai dengan roh yang kita mahu. Dia mungkin orang politik tertentu, hantar musuh politiknya, baru naik 1 minit hilang. Ataupun hanya pendapat, bagi pendapat tak sesuai dengan ruh Islam, siapa? Hanya bagus kita komentar ni, pandangan yang baik, merangsang. Jangan kekalkan. Ya, bila pandangan masing-masing, jangan. Dia bukan pandangan masing-masing, dia ada tanggungjawab. Kita baru belajar tadi, Facebook kita yang kita dah faham ini, pastikan dia memang Facebook yang tidak membawa pada safar. Bersama-sama di Facebook, itu bersama-sama juga, bersama-sama bergelombang di Facebook untuk membicarakan benda yang batil. Bersama-sama di laman web membicarakan benda yang batil. Bersama-sama dalam program-program tertentu membicarakan yang batil. Bersama-sama. Sebab itu bila aspek kebersamaan ditekankan Allah, pastikan orang yang kita bersama dengannya, orang yang tidak membawa kita Facebook. Yang bersama-sama itu bernama suami dan isteri, itu bersama-sama berbentuk lama. Aku nikahkan kau, ada kontrak yang bernama perkahwinan. Tiba-tiba bersama-sama selepas perkahwinan untuk sama-sama menuju safar. Waliyahzubillah. Bersama-sama dalam persatuan yang tujuannya tidak jelas, juga berbahaya. Jadi cantik ayat yang Allah sebutkan pada kita, menjadikan kita seorang yang lebih berhati-hati. Sebab babnya safar. Maka dari sekarang kita nak jaga solat. Dari sekarang kita sedar wang yang kita dapat, sama ada namanya gaji, namanya bonus, apa saja namanya, kita sedar sekarang sedikit daripada wang itu sebenarnya untuk orang lain, tapi disalurkan Allah kepada kita untuk disalurkan kepada orang lain. Ahli neraka sakar, dia bakhil, dia tidak suka berderma pada orang lain. Dan yang ketiganya, bila kita memahami ayat-ayat tadi, kita berhati-hati supaya tidak bersama-sama dalam kebatilan. InsyaAllah bila kita fahami ayat-ayat ini, kita menghayatinya, alangkah amannya dia ini, alangkah sejahteranya kehidupan ini jika ayat-ayat ini dihayati. Masya Allah, Masya Allah. Itulah kebenaran yang kita ambil daripada wahyu. Semoga insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, Allah berikan kekuatan pada kita untuk menghayati semua ini. Allah berikan kekuatan pada kita agar kita insaf untuk menghayatinya, dan semoga kita dijauhkan daripada safar dan didekatkan kita kepada jannah insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Apa-apa yang baik dapat kita manfaatkan, dan semoga insya-Allah Allah dekatkan kita dengannya, dan semoga iman kita semakin mantap. Dan yang paling penting,
melahirkan amal-amal yang soleh dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minggu hadapan kita rehat. Kita sambung pada minggu yang berikutnya. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.